Assalamualaikum, bersama saya Heda Haizi dalam Jejak Wanita Selangor bersama PWB. Untuk episod kali ini sangat istimewa bagi saya sebab ini adalah lokasi Don yang saya sangat nanti-nantikan. Dan di sini tempat saya dibesarkan di Don Gombak Setia. Pastinya anda ingin tahu, saya pun nak tahu apa yang lagi menarik di sini. Jom ikut saya. Episod kali ini, Jejak Wanita Selangor menuju ke Pusat Wanita Berdaya Don Gombak Setia. Don Gombak Setia ini terletak di negeri Selangor dan di dalam Parlimen Gombak. Don Gombak Setia ini terdapat 7 buah kampung tradisi Melayu di bawah mukim setapak. Majoriti penduduk adalah berbangsa Melayu dan beragama Islam dari keturunan Minang. Terdapat juga penduduk berbangsa Sin, Cina dan India. PWB Don Gombak Setia ni kita akan buat sesi demo masakan satu menu yang sangat istimewa. Biasanya anda akan jumpa dalam majlis-majlis kenduri yang kita akan makan dengan nasi minyak, nasi tomato, nasi kenduri lah. Boleh teka tak apa menu yang kita nak buat hari ni? Kita akan buat menu acar buah. Bersama dengan tenaga pengajar PWB di Don Gombak Setia ni, bersama dengan Heda sekarang ni, kita ada Kak Ros. Apa khabar Kak Ros? Alhamdulillah sihat walafiat. Jadi Kak Ros, untuk acar buah ni biasanya dia ada acar buah, acar ikan, acar rempah. Yang ni acar buah yang biasa kita tengok ada banyak buah, lepas tu ada sambal dia, betul rasa manis-manis macam tu Ya betul. Dia macam itulah rasanya. Nama acar buah ni mesti ada nama istimewa dekat sini. Sebenarnya saya acar buah gombak. Wah, nama dia acar buah gombak. Baru nampak kan? Istimewa tu. Datangnya daripada Gombak dan tenaga pengajarnya Kak Ros. Yeah. Kak Ros, boleh tak kongsi dengan kita semua penonton di Jejak Wanita Selangor ni nak tahu macam mana cara nak buat acar buah? Kalau saya tahu makan je. Kalau dah boleh tahu berapa lama dah Kak Ros buat sambal acar ni? Sebenarnya tambah acar ni adalah keturunan pada ibu saya, ibu anda saya. Ibu anda saya orang Penang tapi saya dah datang duduk Gombak, so saya tukar nama sahaja. Meletop Gombak kita kan. So acar buah gombak. Jadi Kak Ros, kalau biasa kalau acar buah, dia ada pelbagai jenis buah dalam acar tu kan? Ya, betul. Dalam jeruk tu. Apa antara buah-buahan dalam ni? Okey, dalam buahan ni kat sini kita yang main ni adalah betik sebenarnya. Kita jeruk betik dan betik muda ke? Betik muda. Betik muda lah. Dijerukkan. So dia jadi colouring, ada sedikit colouring lah untuk dia nak jadikan cantik. Sebenarnya kalau ikutkan betik adalah kuning. Macam ni dia ori. Warna ori ni. Warna ori. So kita ada buah prune, kita ada buah cherry-cherry, ada kuning, ada merah, ada buah ni yang buah hitam ni. Kemudian ada lagi mangga, limau jeruk. Oh, limau jeruk. Limau dulu orang pakai limau jeruk tu dia buat sendiri. Tapi saya instant. Saya beli yang dah siap lah. Tapi dia kecil-kecil je limau tu. Oh, yes. Okey. Kalau saya tengok ni ada buah prune juga Ada buah prune, ya. Itu yang dia akan hasilkan rasa manis, masam tu kan? Ya, betul. Saya dah rasa sangat teruja. Penonton dekat rumah tu pun nak tahu macam mana cara nak buat acar buah ni Kak Ros. Boleh Kak Ros tunjuk tu sambil-sambil kita borak Kak Ros. Minyak tu dalam kuantiti banyak ke macam mana? Tidak. Sebab kita nak masak sikit kan. Kalau ikut cawan dalam setengah cawan. Dalam setengah cawan. Kalau minyak sangat, terlampau banyak-banyaknya acar tu jadi berminyak sangat. Sebab bila dia pecah minyak nanti daripada cili tadi tu, dia akan pecah minyak. Dia akan naik minyak tu dekat atas lah. Kalau anda menggunakan bawang besar tu, anda boleh belah dua dan hiriskan saja. Tapi kalau anda gunakan halia, anda boleh potong memanjang-manjang macam ni. Ya, lebih halus begitu. So, jadi selepas tu kita dah siap semua bahan tadi, bawang putih, bawang kecil, bawang besar ni kemudian. Oh, bawang besar kemudian? Ya, kemudian. Okay, kita masuk, dah halia semua, dah cukup lengkap dekat sini. Kita tumiskan dahululah. Kita masuk, tumis sampai dia bagi ada haruman. Baru dia, warna brown colour tu, bagi dia bau lah. Itu dia kalau bunyi dah treng tu, tu tandanya minyak dia betul-betul panas. Ya, jadi minyak dia nak betul-betul panas ke? Betul-betul panas? Betul-betul panas. Baru memudah dan cepat bahawa bawang putih dengan halia tadi tu, dengan bawang kecil tu, dia cepat garing sikit lah. Sebab kita nak ada bau, naik bau. Bau tu barulah dia naik aroma dia lebih banyak lagi. Macam tu. Ya. Jadi kita nak tumiskan sehingga dia kuning-kuning. Kuning-kuning. Kita akan masuk cili bo lah. Oh, cili bo pula. Kita masukkan cili bo. Kalau cili bo ni Kak Ros,
dia perlu buang cili. Kalau ada orang lah dia suka pedas, dia kata tak payah buang cili. Buang cili, buang biji dia. Cili bo ni cili kering dengan cili bo boleh diguna. Tapi cili bo ni dia ada grade. Dia beli cili bo grade A. Dia ada grade B, ada grade C. C tu dia tak berapa cantik. Tak berapa cantik. Dia nak kena grade A tu macam ibarat macam cili kering juga dia punya cili. Yes. So kalau kita pergi kedai cili, kata saya nak cili bo grade 1. Itu pun salah satu tips untuk anda nak pilih. Macam mana cara nak pilih cili kering. Kalau tak pergi kelas tak tahu kan, tak jumpa Kak Ros tak tahu. Kak Ros biasanya kalau Kak Ros jadi tenaga pengajar di PWB ni Kak Ros. Apa antara resepi selain daripada acar buah ni, apa lagi resepi yang Kak Ros akan ajar? Yang kita akan ajar sambal masak merah serbaguna. Sambal masak merah serbaguna. Serbaguna maksudnya sambal tu boleh digunakan untuk macam-macam lauk. Macam-macam lauk. Kalau orang bujang malas nak masak, beli yang pergi saya sambal tomato serbaguna. Wah, itu je dah senang. Jimat masa, jimat tenaga. Dah siap dah. Tumis masuk je bahan basah, dah boleh siap dah. Masak jadi nasi panas-panas makan dengan ikan masin gelama. Itu anda kena cuba tu. Macam mana kalau biasanya Kak Ros? Masukkan cili bo dulu. Sekejap saya kecilkan api sekejap dulu. Alright. Api jangan besar sangat nanti hangus pula. Dia tak hangus tapi mengecil. Kita masuk sugar. Masukkan gula. Terus masukkan. Saya nak masuk ni dulu. Cili api masuk cili api. Cili api dia tak payah buang tangkai. Jangan. Baru cantik. Baru nampak lawa. Baru nampak cantik. Baru nampak macam kalau kita tak ada tangkai, kita takkan bezakan buah tu dengan cili api. Kita tak tahu. Sekejap lagi tergigit sekali dah berdesing telinga. Kalau ada tangkai tu mana? Ni cili api. Kita masuk gula lah. Kalau biasa tu kita masak kita buang, tapi kalau nak buat acar lebih cantik tak payah buang Bila kita masuk gula ni, kita kena ratakan dulu bagi sampai dia warna cili tu kacau-kacau lah. Bagi dia merah. Dia bertukar warna. Dia jadi warna yang ceria. Merah dia jadi cantik. Nampak tak dia nampak? Dia punya yelah lighting. Dia jadi macam lebih naik merah lebih tu. Merah dia macam bercahaya. Bila kita dah sudah buat ini semua. Betul lah Kak Ros. Dia punya warna tu kan, kalau anda boleh tengok warna dia tu jadi betul-betul macam naik, merah menyala. Yes, lepas sudah tu kita akan masukkan cuka lah. Dia tak payah tunggu cili dia betul-betul garing nanti setelah selesai nanti baru kita akan biarkan lama sikit lah. Untuk cuka lebih kurang berapa banyak Kak Ros? Kalau yang macam ni, kalau macam botol ni lah, kata senduk lah. Satu senduk. Dua senduk. Kalau anda menggunakan senduk, 2 senduk. Jangan pula 2 sudu, nanti tak rasa. 2 senduk. Kita boleh rasa di lidah jugalah. Kalau macam rasa masa-masa tu dah cukup rasalah. Macam kita buat garam. Dia potong macam ni. Macam mana? Lentang. Kasar-kasar sikit. Tapi bawang ni nak lebih lah. Bagi dia lebih hilangkan bau hanyir cili tu. Garam ni cukup rasa lah kita bubuh. Tapi kalau kata rasa lidah belum rasa cukup masam dengan masin, kita tambah lagi. Garam tu mesti cukup betul-betul lah rasa. Sebab nanti dia tak naik lemak yang mengharumkan acar buah tu. Satu botol tu biasanya saya tahu acar buah memang mahal harga dia. Berapa tu? Saya jual tak berapa mahal. Saya jual 500 gram RM18 je. RM18 saja. Ada tak di antara peserta Kak Ros yang sekarang ni dah pun buat perniagaan dengan acar buah ni, boleh buat sebagai income ataupun pendapatan untuk diri sendiri? Ada. Saya dah ada ejen-ejen yang mengambil acar buah saya untuk buat jualan. Jadi kiranya Kak Ros memang menyokong penuh usaha PWB ni untuk membantu wanita lebih berdaya dan juga ada usahakan perniagaan-perniagaan sendiri. Kalau boleh kita sekarang ni kan ekonomi COVID-19 ni banyak yang tak terjejas dengan pekerjaan. Apa kata satu subjek buat acar buah ni boleh buat sumber kewangan membantu keluarga. Kan? Kita puasa pun dah dekat. Benda ni dah selalu makan bulan puasa. Bulan puasa kalau sahur tu makan dengan acar nasi panak. Itu memang sedap. Leleh helio lah. Tunggu sedap. Ini pun dah terleleh. Bila dah macam ni kita biarkan sebentar. Kita bila api. Jadi api dia perlu kecil je lah nak bagi tahan lama. Kita besarkan dulu. Sekarang ni kita dah masak semua bahan. Tengah bawang dia Jadi kalau macam Kak Ros sendirilah, saya nak tanya pendapat peribadi Kak Ros. Adakah
Kak Ros rasa program yang dianjurkan oleh PWB, aktiviti-aktiviti seperti inilah, demo-demo masakan, demo craft tangan lagi kan. Adakah ia sangat membantu kepada wanita-wanita di Don Gombak Setia ni? Ya, betul, mesti bantu sebab kadang-kadang wanita-wanita di rumah-rumah ni dia tidak tahu dia apa membantu mereka sendiri balik. Bila dia nampak highlight-highlight produk-produk rasa semudah dan harga pun berpatutan dan boleh dapat keuntungan, maknanya dia boleh niaga dalam online je ataupun niaga dalam WhatsApp dengan kawan, apa kena dengan jiran-jiran, adik-beradik kan. Kalau seorang dia jadi 2. Betul? 2 dia jadi 4. 4 dia jadi 8. So hebat tak? Maknanya dia akan umpire terus berterusan. Tapi itulah kita buat mesti cukup rasa, lemak, masin dia semua cekap dan buah tu jangan kedekut. Itu dia tips yang sangat penting tu daripada Kak Ros. Itu kan sebenarnya kan kalau kita meniaga tu kita ikhlas, dia punya hasil pun akan berbalik lagi banyak daripada kita kan. Jadi Kak Ros, kalau biasanya Kak Ros untuk permintaan acar buah ni tinggi tak dalam kalangan kat sini lah? Kat sini ataupun Kak Ros memang jual online ke macam mana? Saya jual online belum lagi sebab sekarang ni atas kawan-kawan dengan FB saja. Tapi FB pun online lah tu. Yelah online lah. Ada nak tambah apa-apa lagi? Tak ada. Itu saja. Air pun tak perlu ya? Tak perlu. Dia tak boleh pakai air. Tak boleh pakai air. Dia suka sebagai dia punya mencairkan dia. Jadi dia memang bagi naik betul-betul pecah minyak. Minyak tu baru dia tahan lama. Sekarang ni dah pecah minyak. Nampak tak? Minyak dia dah mula naik. Kalau nak lama kadang dia sebenarnya kalau betul-betul masak ni hampir dekat 2 jam. Tapi api yang kecil sebab kita pakai wali yang besar. So dia nak slow masak. Sebab nanti kalau hangit di dalam bawah, hangit tu naik jadi bau di situ. Tak ada hangit bau aroma cili tu. Kalau dulu saya ingatkan susah nak buat acar buah ni, senang aja sebenarnya. Kalau anda dah ada bahan-bahan yang biasa, kalau perempuan masak dekat rumah tu, itu saja bahan asal dia. Cuma perlu tambahkan cuka kan. Dan juga perlu cari sikitlah buah jeruk ni. Kalau buah jeruk tu terpulang kepada cita rasa kan. Kalau orang suka yang 1-2 jenis lah. Boleh. Tapi macam Kak Ros cakap, kalau anda nak meniaga, pastikan anda kira lebih lah, bagi lebih. Kalau biasanya Kak Ros, program-program di sini adakah mendapat sambutan yang memberangsangkan ke macam mana? Ya, amat memberangsangkan kat sini. Jadi Kak Ros yang ni dah nak siap ke macam mana? Dah nak siap, kita nak tutup api lah. Macam mana nak tahu dia dah siap? Pastikan masak tu dalam, kalau macam ni masakan ni tak lama lah, kurang dalam setengah jam. Sebab dia sikit? Dia sikit. Kalau yang periuk besar, kuali besar tu, dia makan 2 jam. Sebab fruits dia banyak. Ini fruits dia sikit. Leki-leki pun dalam 25-35 minit tu kita dah cantik lah. Tapi pertamanya mesti masak dulu cili dia dulu. Sambal dia dulu. Sampai betul-betul pecah minyak. Warna dia cahaya. Kemudian baru kita masukkan buah tu. Dengar tu perempuan, betul-betul lah. Itu dia punya sebenarnya petua. Yes. Nak dapatkan acar buah gombak yang sedap. Sekarang ni dah siap? Dah siap. Dah siap dah, sampai-sampai kita borak ni sekejap je. Buat, tak lama pun. Memang senang. Jadi akak letakkan kat dalam ni. Kita hiaskan sikit, nak tunjuk dekat penonton JWS ni macam mana rupa acar buah gombak. Kalau saya tengok daripada sini, saya boleh tengok warna-warni ceria tu. Lepas tu dia punya warna merah tu, sambal tu memang naik. Dan kalau akak cakap tadi, dia punya warna tu akan jadi bersinar-sinar. Yes, cahaya. Bersinar-sinar, bercahaya. Wah, sedapnya. Okey, kalau anda boleh tengok dekat sini, dah pun siap acar buah gombak oleh Kak Ros. Kalau anda yang nak belajar macam mana cara nak buat acar buah ni, apa lagi? Apa anda tunggu? Kelas percuma, bahan diberi. Dan juga anda boleh bawa balik hasil air tangan anda sendiri di program PWB ni bersama dengan Kak Ros kan. Jadi Kak Ros, ada sedikit pesanan kata-kata akhir kepada seluruh wanita di Don Gombak Setia ni untuk sertai program-program PWB. Okey, saya mengalu-alukanlah wanita-wanita kita supaya nak mencari pendapatan tu tak susah sebenarnya. Banyak ilmu-ilmu disebarkan dalam FB, cara-cara masak-masakan kan hari ni. Boleh datang juga dekat pejabat Don, dekat masing-masing tanya pandu ada ke apa resepi yang dan melalui PWB lah. Kadang-kadang setiap kawasan tu berlainan resepi-resepi yang diberi lah. Kadang-kadang craft tangan, kadang-kadang minyak recycle, macam-macam. Banyak mudah sebenarnya, tapi hanya kita sahaja kalau tak keluar mencari ilmu, kita tak dapat ilmu kat situ lah. Setuju. So itulah matlamat saya.
Dengan dekat sini sebagai orang kata wanita Gombak, mengalu-alukan biar di mana-mana jua, janganlah kita terlampau orang kata apa meminta-minta. Kita banyak sebagai wanita must be kreatif lah. Betul, dan berdaya. Itu Yeah. paling penting. Terima kasih sekali lagi Kak Ros sebab sudi bersama dengan Jejak Wanita Selangor kongsikan Kak Ros punya resepi turun-temurun iaitu acar buah gombak bersama dengan Jejak Wanita. Untuk episod kali ini, kita sangat bertuah. Jejak Wanita Selangor boleh bertemu sendiri dengan penyelaras di Dun Gombak Setia ni. Kita tahu lebih lanjut lagi tentang demografi dan juga apa aktiviti menarik di Dun Gombak Setia ni. Bersama dengan saya sekarang ni, Tuan A. Rahim. Apa khabar Tuan? Baik, Alhamdulillah. Sibuk ke sekarang ni Tuan? Sibuk, tapi dia panggil sibuk PKP. Oh, sibuk PKP dia secara virtual lah semuanya. Boleh Tuan ceritakan lebih lanjut lagi tentang Dun Gombak Setia ni? Okey, saya Rahim Ahmad Kasdi yang merupakan penyelaras Dun Gombak Setia yang telah diberi amanah pada bermula dari 16 September 2020. Baru lagi lah. Oh, baru lagi. Gombak Setia ni merupakan salah satu dun di Parlimen Gombak yang merangkumi 3 dun iaitu Ulu Klang, Gombak Setia dan juga Sungai Tua. Dan Gombak Setia ni merupakan kawasan yang mempunyai majoriti Melayu daripada 55,000 penduduk lebih kurang. Hampir 90% adalah orang Melayu. Dan ia merangkumi kepelbagaian dari segi penempatan. Kita ada kawasan kampung tradisional iaitu ada 7 kampung tradisional kat sini, agak banyak. Kita ada perkampungan orang asli dan kita juga ada taman-taman perumahan. Jadi kepelbagaian ini melihat bahawa Dun Gombak ini lebih unik. Kita boleh tengok orang Melayu, orang lama, dan dalam Melayu tu pun kita ada masyarakat Minang, masyarakat Boyan dan sebagainya. Jadi dia agak unik di seluruh Dun Gombak Setia ni. Dan kalau boleh tahu juga apa antara usaha inisiatif daripada Dun Gombak Setia sebagai penyelaras Tuan Rahim, antara aktiviti untuk memberdayakan wanita di sini? Okey. PWB di Dun Gombak Setia ni baru juga dilantik. To be fair lah, bila dilantik tu kita dah dalam suasana pandemik COVID-19 ni. Betul. Jadi dia agak terhad. Tapi saya tidak melihat ianya menjadi kengkangan kepada Puan Azadiah Ibrahim yang dilantik baru-baru ni kerana beliau menggunakan usaha online training, online presentation, online activity yang masih dibuat. Kalau dilihat sini, kita ramai wanita-wanita di sekitar Dun Gombak Setia merupakan suri rumah. Kebanyakannya mereka suri rumah. Walaupun dia bekerja, tapi bila suri rumahnya tumpuan ialah untuk kita memperdayakan mereka dari segi ekonomi dan sebagainya. Tapi saya percaya yang lebih cuba kita atur ialah untuk kita mendekati mereka. Jadi bukan mereka datang dekat kita. Kalau mereka datang dekat kita, kita akan lihat kelompok tu hanya yang tertentu saja. Yang sama je. Jadi kita dengan adanya kampung, kita ada ahli majlis, kita ada ketua kampung. Jadi sebaik mungkinnya kita menggunakan mereka sebagai perantara untuk kita mendekati wanita-wanita tersebut. Jadi boleh dikatakan Tuan Rahim sendiri sangat menyokong penuhlah usaha PWB ini untuk memberdayakan wanita-wanita di sini. Tuan Rahim sendiri, apa saranan terakhirlah kepada wanita di luar sana, khususnya di PWB Dun Gombak Setia ini, untuk sertai program-program yang akan datang? Saya menyeru terutamanya wanita khusus di Dun Gombak Setia ini untuk sama-sama membantu ataupun sama-sama menyertai apa juga aktiviti yang dilakukan oleh PWB, dan saya yakin dan percaya usaha-usaha mereka ni ialah untuk memberi manfaat kepada wanita keseluruhannya. Walau bagaimanapun saya juga tahu kengkangan yang ada, terutama untuk kita mendekati wanita, dan saya bersedia di peringkat pusat khidmat, kita bersedia untuk mendengar pendapat, pandangan, apa acara pendekatan terbaik untuk kita membantu wanita ini. Jadi kepada anda semua yang berada di Dun Gombak Setia, jangan lepaskan peluang untuk sertai program-program yang dianjurkan di sini. Dan pastinya antara misi daripada penyelaras di Dun Gombak Setia sendiri ingin membantu wanita-wanita untuk lebih berdaya, lebih berdikari. Pusat Wanita Berdaya Dun Gombak Setia ini dipimpin oleh Puan Azadiah binti Abdul Azim Ravi atau lebih dikenali sebagai Zai, bersama-sama anggota jawatan kuasanya seramai 10 orang. Antara aktiviti aktif yang dianjurkan oleh memperkenalkan kepada anda semua penyelia PWB Dun Gombak Setia, Puan Zai. Apa khabar Puan Zai? Dan kraft tangan. Jadi Puan Zai, yang saya tahu Puan Zai baru lagi menjadi penyelia di sini. Jadi pastinya masih berkobar-kobar semangat untuk membantu wanita di sini. Apa antara misi Puan Zai sendiri untuk memberdayakan wanita di sini?
Saya dah berancang lah untuk menambah lagi program-program wanita lagi-lagi untuk anak-anak muda supaya mereka berminat bersama PWB Don Gombak Setia khususnya. Puan tunjuk pada saya tadi awal tadi ada banyak produk-produk yang dihasilkan di PWB Don Gombak Setia ni. Apa antaranya yang kiranya popular di dalam kalangan warga-warga Gombak Setia? Yang paling popular yang mana yang banyak permintaan yang sabun. Sabun herba. Wow. Sabun herba ni memang kita jarang dengar. Dia buat sabun herba ni untuk orang lepas bersalin. Kita jarang dengar kan, selalu orang dulu pakai tradisional daun-daun. Dia siap dalam sabun tu dah ada macam contohnya bidara. Jadi macam Puan sendiri, adakah Puan akan menggalakkan lagi wanita-wanita di Don Gombak Setia untuk menghasilkan lagi banyak lagi jenis produk? Ya, itu salah satu daripada saya punya misi lah. Ingin membawa wanita-wanita yang tak ada bekerja boleh mendapat sampingan punya pendapatan. Saya amat menggalakkan pada wanita-wanita di Don Gombak Setia ni harap keluar dapat bersama-sama menjana pendapatan, membantu suami, dan kalau yang buat macam makanan ke anak-anak pun boleh makan sama. Jadi kita tak perlu nak beli dekat luar. Lagi-lagi dengan zaman sekarang kita boleh berjimat cermat. Mengeluarkan kos yang rendah tapi dapat membahagiakan keluarga kan, macam tu. Jadi macam Puan sendiri, boleh tak kami tahu juga bagaimana sambutan wanita-wanita di sini untuk program-program PWB? Alhamdulillah, untuk program-program walaupun dalam online, mereka suka nak tengok sebab nak belajar, tak perlu nak bayar kan. Jadi macam saya pun ada 12 AJK, itu pun ada lagi yang nak menyertai. Maksudnya dia orang suka nak bersama kita dan suka sebab nak tahu apa program-program macam masak ke jahitan. Kadang-kadang dia orang yang bagi idea, buat ni. Kita tak perlu nak cari. Macam itulah punya excitednya wanita-wanita Gombak Setia ni. Wah, bukan saja kepadatan penduduk yang tinggi, tapi pelbagai idea yang dikeluarkan oleh wanita-wanita di sini untuk memberdayakan lagi wanita Don Gombak Setia. Jadi Puan Zai boleh bagi kata-kata semangat dan juga saranan terakhir buat wanita di luar sana, khususnya di Don Gombak Setia ni untuk sertai program-program PWB. Okey, mula-mula saya akan mengucapkan terima kasih pada penyelaras saya Tuan Rahim Kasdi tadi yang sama-sama yang menggalakkan saya, selalu memberi galakan, semangat. Lepas tu dia bagi saya ruang tempat buat program dekat tempat dia, dan saya harap program-program ni berterusan dan kita akan cuba menaikkan taraf wanita di Gombak Setia. Don Gombak Setia khasnya. Amin. Semoga misi Puan berjaya. Kita bersama seorang lagi peserta aktif di PWB Don Gombak Setia ni bersama dengan Aida. Kita ada Ain. Ain, apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Jarang kita lihat antara peserta-peserta yang muda. Jadi Ain, kalau boleh tahu umur berapa ni? 26 tahun ni. 26. Wah, muda lagi. Jadi sekarang ni Ain mengusahakan perniagaan apa? Untuk kek buah kukus. Oh, kek buah kukus ni resepi asli ataupun daripada pembelajaran ke macam mana? Resepi pelajaran dan asli jugalah daripada pengajar. Oh, kiranya dapat ilmu tu cantumkan dulu. Jadi kalau boleh tahulah daripada mula dulu Ain tahu program-program PWB ni daripada siapa? Daripada mak. Ikut mak, dia ajak kita join program PWB, daripada situlah kita dapat tahu. Dah sepanjang Ain sertai program-program PWB ni, apa antara kira kenangan ataupun pengalaman yang Ain ingat sepanjang belajar di sini? Dapat belajar benda baru, kita dapat belajar tips yang baru macam mana nak buat satu benda, satu pelajaran tu. Lepas tu dapat jumpa orang kawan. Dan pastinya kawan tu pun daripada pelbagai usia kan di sini? Betul. Masa tu saya antara yang paling muda lah. Wah, dan Alhamdulillah sekarang ni Ain dah buat perniagaan sendiri melalui kek buah kukus ni saja. Jarang untuk jumpa orang muda yang mengusahakan kek klasik Melayu ni. Jadi kalau Ain sendiri, adakah ini sangat membantu Ain dalam pendapatan Ain sekarang? Ya, betul. Kek ni paling laku bila time perayaan lah. Bukan orang Melayu saja,
kaum India juga order daripada saya masa Deepavali. Sebab susah nak cari kek buah kukus ni lah. Dan pastinya ini sangat-sangat istimewa daripada Ain sendiri, dan Ain sendiri boleh kongsikan bersama dengan bakal peserta PWB di luar sana, apa saranan Ain untuk mereka sertai pula PWB? Program ni sangat mudah, dia free. Sekarang ni pun boleh join dalam online saja. Ada Facebook page Don Gombak Setia sendiri mengajar online macam mana nak belajar benda baru, dan kelas-kelas semua free. Boleh join sertai program PWB Don Gombak Setia. Dan pastinya boleh mengisi masa lapang anda, terutamanya bagi golongan-golongan muda seperti kami untuk sertai program-program ini, kerana bukan anda saja dapat ilmu tapi boleh buat perniagaan sendiri dan keluarkan produk sendiri macam Ain. Terima kasih Ain. Bersama dengan anda sekarang ni salah seorang peserta aktif program PWB di Don Gombak Setia ni, kita ada Cik Da. Apa khabar Cik Da? Ya, khabar baik. Jadi Cik Da, boleh tak bagi tahu dekat semua apa sekarang ni perniagaan yang diusahakan oleh Cik Da? Saya sekarang ni membuat sabun homemade. Lain daripada lain lah. Kalau orang lain semua buat kuih muih, tapi dengan saya dah terlibat dalam PWB ni dah beberapa tahun. Daripada PWB ni juga yang ajar saya buat sabun. Asalnya ajar buat sabun, tapi masa tu bukan online lah kan, masa dekat Dewan ni. Ya, waktu boleh buat program tu lah. Boleh buat program. Lepas tu setelah beberapa tahun saya ada ambil macam kursus-kursus tambahan. Lepas tu sekarang saya pun dah boleh mengajar membuat sabun tu. Membuat sabun homemade. Jadi kiranya dulu Cik Da bermulanya hasil kraft tangan sabun tu daripada program PWB lah. Ya. Boleh tahu juga macam mana mulanya asal dulu Cik Da tahu program-program PWB ni ada dekat Don Gombak Setia ni? Dia melalui kawan-kawan lah. Dan kawan-kawan tu yang memang aktif dengan PWB, so dia ajak saya join sekali lah. Jadinya mesti Cik Da dah lama dengan program-program PWB kat sini. Boleh tak cerita antara pengalaman-pengalaman manis sertai program PWB? Pengalaman manis selain daripada yang buat dapat belajar yang buat sabun tu, saya ada pergi kelas buat roti, buat kuih-muih, pergi buat roti, pergi buat dekat tempat chef tu kan. Dan macam-macam lagi lah aktiviti apa-apa ada majlis-majlis kerajaan kan. Jadinya bukan saja hasil kraft tangan tapi ada masakan juga. Ya, ada masakan semualah. Kalau Cik Da sendiri, daripada banyak-banyak program yang Cik Da sertai, apa yang paling disukai lah? Yang paling disukai yang buat sabun ni lah. Yang buat sabun tu lah. Tu sampai saya sendiri buat jadikan benda tu jadi satu perniagaan lah, jadi satu punca pendapatan. Kalau lah kita boleh tahu berkongsi juga dengan penonton di luar, mungkin mereka nak tahu adakah daripada menjual sabun ini, daripada hasil kraft tangan sendiri ni boleh membantu menjana pendapatan? Ya, sebabnya kita sabun ni kita menggunakan bahan-bahan organik dan bahan-bahan daripada rumah. So dia tidak memerlukan modal yang banyak. So kalau ada suri rumah yang berminat, selain daripada kita buat kuih muih, sabun ni juga salah satu daripada punca pendapatan lah. Sebab saya menggunakan daripada minyak masak terpakai yang digunakan untuk membuat sabun pencuci pinggan. Wow, daripada minyak masak terpakai boleh jadi sabun untuk cuci. So kita boleh ajar susuri rumah kemahiran ni boleh jimat. Penggunaan minyak tu lah, tak payah buang lagi. Bukan saja jimat, boleh juga jana pendapatan kan. Kalau Cik Da sendirilah, apa saranan Cik Da kepada wanita di luar sana, khususnya di Don Gombak Setia ni, untuk mereka yang belum sertai program PWB, sertai sekarang program PWB? Saranan saya terutamanya kepada suri rumah tangga, boleh sertai sebab penyertaan ni selalunya percuma dan boleh menambahkan kemahiran kita lah. Dan juga boleh menambahkan pendapatan lah mengikut apa yang kita suka. Ya, betul tu. Kalau anda semua perempuan yang berada di Don Gombak Setia ni lepaskan peluang program-program yang dianjurkan di sini, sangat-sangat rugi kan Cik Da? Cik Da sendiri telah tunjukkan hasil daripada pembelajaran, telah menjadi satu pengusaha perniagaan sabun di rumah. Sampai di sini saja Jejak Wanita Selangor bersama PWB Don Gombak Setia. Silakan untuk like, share dan komen video ni. Teruskan ikuti Jejak Wanita Selangor bersama saya, Heda Haize, ke Don yang seterusnya. PWB, wanita berdaya, wanita berdikari. Kita jumpa lagi nanti. Bye.